antara tanda rahmat Allah, antara tanda rahmat Allah dan keadilannya, Allah telah membawa datang kepada semua hamba-hambanya kebenaran yang dengan kebenaran itu manusia akan kenal Allah dan menyembahnya, dan mendapat kebahagiaan yang kekal. Yang kedua, sesiapa yang tidak mendapat kebenaran dan hidayah Allah, maka itu adalah pilihannya sendiri. Dan dia selayaknya diazab oleh Allah di akhirat. Okey, yang ketiga, kebanyakan manusia benci kepada kebenaran. Kerana setiap kebenaran itu berlawanan, kerana setiap kebenaran itu berlawanan dengan nafsu. Manakala kebatilan dan kesesatan sangat disukai oleh nafsu. Yang keempat, bukan semua orang kafir benci kebenaran. Tetapi ada segelintir orang kafir yang tidak membenci kebenaran. Bahkan mereka ini hanya menunggu disampaikan kebenaran kepada mereka. Okey, ayat 79. Am abramu amra fa inna mubrimun. Bahkan mereka itu merancang sesuatu perkara, maka kami juga merancang. Pengajarannya, musuh-musuh Islam
musuh-musuh Islam sentiasa merancang dan berusaha setiap saat untuk menghancurkan Islam. Tetapi kebanyakan umat Islam dalam kelalaian dan disibukkan dengan urusan dunia. Yang kedua, Allah Maha merancang dan perancangan Allah adalah pasti terbaik dan pasti akan berlaku. Ayat 780. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Maksudnya, adakah mereka menyangka sesungguhnya kami tidak mendengar rahsia mereka dan bisikan mereka, bahkan utusan-utusan kami sentiasa mencatat di sisi mereka. Pengajarannya, tidak ada sesuatu pun perkataan atau amalan yang dilakukan oleh manusia walaupun sebesar zarrah, melainkan semuanya diketahui oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat untuk diberi balasan yang adil, untuk memberi balasan yang adil di akhirat. Yang kedua, bagi orang yang beriman, hendaklah sentiasa memastikan setiap perkataannya dan perbuatannya adalah selari dengan apa yang dikehendaki dan diradai oleh Allah. Kerana semuanya akan dibalas di akhirat dan tidak ada satu pun yang sia-sia. Okey, ayat 81. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin.
Maksudnya, qul, katalah wahai Muhammad, sekiranya adalah bagi Allah Ar-Rahman ada anak, maka akulah orang yang pertama yang akan menyembahnya. Pengajarannya, pertama, mustahil bagi Allah memiliki anak. Kerana memiliki anak adalah sifat makhluk yang lemah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bertakwa dan paling mentaati Allah. Tetapi baginda tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Okey, kita sambut dulu. Kaitan ayat hari ini, ayat 82 dengan yang lepas ialah, kalau ayat yang lepas Allah menafikan bahawa dia memiliki anak, maka ayat hari ini Allah nak membuktikan bahawa mustahil Allah memiliki anak. Apa bukti, apa hujah bahawa Allah tidak mungkin memiliki anak? Ayat hari ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhana, Maha suci, Rabbis samawati. Rabb apa mana? Pencipta, pemilik, pengurus. Ada 3 sifat baru layak dinamakan Rabb. Pencipta, pemilik, pengurus. As-samawat, langit. Langit-langit. Berapa lapis? 7. Wal ard, dan bumi. Bumi juga berapa lapis? Apa dalil? Memang baru. Semua yang ditanya adalah baru. Surah At-Talaq ayat 12. Surah At-Talaq ayat 12. Kalau langit 7 lapis, dalilnya Al-Mulk ayat 3. Alhamdulillah, kebetulan betul. Okey. Jadi Maha Suci Tuhan, dia pencipta, pemilik, pengurus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan segala apa di langit, segala apa di bumi, semua dia. Dan dia juga Rabbi Al-Arsh, pencipta, pemilik, pengurus Arash. Antara Arash dengan langit, mana lebih besar? Arash kan? Jadi yang mana lagi menunjukkan kehebatan Allah? Arash ke langit? Jadi sepatutnya Allah sebut yang mana dulu? Arash. Tapi dalam ayat ini Allah sebut yang mana? Kenapa? Sebab Allah sebut yang kita nampak.
Sebab tu ada tak ayat yang Allah kata perhatilah kepada langit? Ada. Surah apa? Surah Ali Imran. Ayat? Bukan. Surah Ali Imran Allah bagi tahu pada ciptaan langit dan bumi ada tanda kebesaran Allah. Soalan saya, ada tak ayat yang Allah suruh kita tengok langit? Perintah. Surah apa? Al-Mulk. Ayat berapa? Ha? Tak apalah, tak ingat nombor ayat pun, ingat ayat. Bagi ayat tu. Walaqad zayyana. Ha? Ayat nombor 5. Awal-awal lagi kan? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kemudian mantara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar. Kembalikan penglihatan engkau pada langit. Hal tara min futur, nampak tak yang cacat ke, merekah ke? Kemudian semarji'il, kemudian ulang lagi tengok. Itu perintah amar. Jadi Allah perintah kita supaya tengok langit bukan sekali tapi berkali-kali. Apa tujuan? Berfikir. Allah ada faedah tak? Allah ada faedah tak kita tengok langit berkali-kali? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa Allah suruh benda yang tak ada faedah bagi Allah? Supaya merasa kehebatan Allah. Yelah, Allah tak ada faedah. Sebab rahmat Allah. Rahmat Allah pada kita. Rahmat Allah pada kita suruh tengok langit berkali-kali. Dan bila kita tengok langit berkali-kali, kita rasa tak rahmat Allah? Rasa? Berapa kali tengok satu hari? Setiap kali keluar. Mana tak keluar tak tengoklah. Boleh je berketingkap. Nabi bila bangun pagi, Nabi buat apa? Nabi tengok langit daripada mana? Dalam rumah. Setiap pagi. Bukan tengok tu saja sunnah, tapi tengok tu adalah cara, wasilah. Tujuannya apa? Supaya akhirnya kita rasa kebesaran Allah. Jadi rahmat Allah ialah manusia ni selagi tak rasa kebesaran Allah, dia takkan taat pada Allah. Bila dia tak taat pada Allah, dia celaka. Dia tak akan bahagia. Jadi rahmat Allah nak supaya manusia bahagia. Caranya apa? Dengan taat pada Allah. Macam mana nak taat? Dia kena rasalah kebesaran Allah, baru dia akan taat. Betul? Macam mana nak rasa kebesaran Allah? Tengok ciptaan. Sebab tu Allah kata tengok berkali-kali. Nescaya kamu kenal aku, dan kamu akan cinta pada aku, dan kamu akan taat dengan mudah. Di situ kamu akan bahagia. Boleh? Tapi ada tak ayat? Tengoklah pada arash aku yang besar. Tak ada. Amma yasifun, dari amma, dari apa yang mereka sifatkan. Mereka ni siapa? Apa yang orang Quraisy sifatkan kepada Allah? Ada anak. Jadi Allah nak kata apa ni? Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada tuduhan. Allah memiliki anak, Allah memiliki isteri. Maha suci Allah. Kenapa? Dalam ayat ini ada bukti Allah Maha suci daripada memiliki anak. Apa? Sebab Allah boleh cipta langit 7 lapis dengan kun fayakun. Allah boleh cipta arash dengan kun fayakun. Tiba-tiba orang tuduh Allah perlukan anak. Tak masuk akal kan? Allah boleh cipta benda yang hebat, tiba-tiba kita tuduh Allah perlukan benda yang kecil. Antara anak dengan langit, mana lebih hebat? Langit. Jadi kalau sehebat langit Allah boleh cipta bila-bila masa dan Allah boleh urus, maka Allah tak perlukan anak. Okey. Itu masalah orang tuduh. Orang tuduh Allah ada anak. Tapi ada pula satu jenis lain, dia tak tuduh pun Allah ada anak, bahkan dia mengaku Allah tu esa.
tapi dalam masa sama dia tak sembah juga Allah. Itu pun penyakit juga kan. Kalau tuduh Allah ada anak ni siapa? Orang musyrikin, Nasrani, lagi Yahudi. Orang Melayu tu dia tak Allah ada anak? Tak. Tapi ada tak orang Melayu yang tak sembah Allah? Ada. Sama tak yang tuduh Allah ada anak dan tak sembah Allah? Satu lagi tak tuduh pun Allah ada anak tapi tak juga sembah Allah. Sama tak? Nasib mereka berdua di mana? Semua masuk neraka. Al-kufru millatun wahidah. Kufur itu satu agama. Yahudi ke, Nasara ke, Majusi ke, Buddha ke, Hindu ke, yang tak ada agama ke, semua kufur. Dan sebenarnya satu agama, iaitu semua tak sembah Tuhan yang satu. Dan sebab tu bila di akhirat besok masuk satu lubang je, satu tempat, iaitu neraka. Okey, kemudian ayat seterusnya, Fazarohum, hujah dah banyak, dah jelas bahawa Allah tidak memiliki anak, tapi mereka tetap menuduh. Sampai sekarang mereka tuduh kan? Maka apa sikap kita? Allah perintah pada Nabi, Fazarhum. Maka biarkan mereka. Yakhudu. Mereka yakhudu ni makna mereka sesat dalam kebatilan. Biarkan mereka sesat. Wa yal'abu, dan mereka bermain. Apa maksud ni? Bermain. Kenapa Allah tak kata biarkan mereka sesat dan biarkan mereka dengan dunia? Allah tak kata biarkan mereka dengan dunia, tapi Allah kata biarkan mereka bermain. Beza tak? Tak, kenapa Allah guna perkataan yula'ibu, bermain, yal'abu? Ha? Sebab Allah sebut dalam ayat lain, innamal hayatud dunya la'ibun. Kehidupan dunia ni sebenarnya main-main. Siapa yang kejar dunia, sebenarnya dia bukan kejar dunia, dia bermain-main. Makna apa bermain-main? Makna buat kerja yang sia-sia. Orang main-main ni buat kerja sia-sia. Semua yang kejar dunia dan lupa akhirat sebenarnya bukan kejar dunia, bukan dapat dunia, tapi sedang bermain. Ayat apa tu? Dunia adalah permainan. Surah apa? Al-Hadid. Ha? Al-Hadid. Al-Hadid ayat berapa? 20. Cuba buka, betul ke? Al-An'am 32. Cuba buka, betul tak? Cuba baca ayat tu. Dan terlepas dunia ini hanyalah permainan. Dunia. Ha. Permainan dan senda gurau. Ha. Itu surah apa tu? 32. Okey, tak apalah. Saya nak bagi ayat yang saya nak bagi. Ha? Buka surah Al-Ankabut. Ayat 64. Ayat 64. Wa ma hazil hayatud dunya
illa lahwun wa la'ibun. Kemudian wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Okey, cuba kita terjemah. Wa ma hazi. Tengok bahasa Al-Quran, Allah guna ma. Ma makna apa? Tidak. Tidaklah hadil hayati dunia, kehidupan dunia ini, illa, ada illa, kecuali. Ada satu ma, satu illa. Dia panggil apa ni? Macam kita la ilaha, adalah, ada illa. Satu menafikan, yang kedua mengisbatkan. Mana bahasa paling kuat? Kalau saya kata Tuhan yang disembah ialah Allah, satu. Yang kedua, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang mana paling kuat? Kenapa? Kenapa yang itu paling kuat? Bila saya kata tidak ada Tuhan melainkan Allah, makna tak boleh tambah. Tapi kalau saya kata Tuhan yang disembah ialah Allah, boleh tak tambah? Tuhan yang disembah ialah Allah dan ini sama. Tidak ada kehidupan dunia kecuali apa dia? Satu, lahwun. Apa makna senda gurau? Lawak-lawak. Laibun, permainan. Apa beza? Hiburan tu sekejap je. Senda gurau sekejap juga. Semua sekejap. Dia cepat bosan. Yang mana ada manfaat? Lahwun. Lahwun ada manfaat. Laibun tak ada. Betul? Dua-dua ke satu-satu? Senda gurau dibenarkan kan? Senda gurau dibenarkan. Tapi diikut. Yang tak dibenarkan main-main. Dia main-main melalaikan. Sebenarnya Allah nak cerita pasal kehidupan dunia ni. Allah nak mencela ke Allah nak puji? Mencela. Sebab tu Allah sebut kehidupan dunia ni satu, lahwun. Yang kedua, main-main. Tak serius lah Ustaz. Tak serius. Sebab hiburan tu sekejap dan tak serius. Dia happy tapi sedih. Dia tak kekal. Okey, ada ahli tafsir Syekh Sa'di menghuraikan lahwun ialah yang melalaikan hati kita daripada berzikir kepada Allah. Lahwun ialah, kan ada ayat Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum. Wahai orang beriman, jangan harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada Jadi lahwun ialah yang melalaikan hati kita daripada Allah. Apa dia? Dunia lah. Kita kadang-kadang satu hari tak baca Quran kan? Tak zikir pada Allah. Apa sebab? Sibuk dunia. Lahwun. Yang melalaikan. Jadi lahwun ni, dia benda, kadang-kadang benda tu bagus. Ada faedah. Tapi bila dia tercela, Allah kata jangan anak-anak kamu dan harta kamu melalaikan kamu. Anak-anak ni ada faedah tak? Ada. Harta ada faedah tak? Ada. Tapi kenapa Allah kata jangan bila anak-anak melalaikan kita daripada berzikir pada Allah,
ketika itu anak tak memberi faedah. Bahkan Allah kata, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang dilalaikan oleh anak dan harta sampai tak sempat nak solat awal waktu, sampai tak sempat nak belajar agama, maka fa ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi. Rugi. Dua je dunia ni nampak banyak kan, tapi sebenarnya dua, satu anak, satu harta. Betul kan? Tapi kalau kita guna anak untuk didik dia jadi anak yang soleh, kita ingatkan dia, dia ingatkan kita, semua berzikir kepada Allah, maka anak bukan lahwun. Boleh faham? Okey, laibun pula apa dah? Laibun ialah permainan yang memenatkan badan kita. Yang ni melalaikan hati. Yang ni memenatkan badan. Betul? Bila kita kerja cari dunia, keluar pagi balik petang, badan penat tak? Kenapa tak pergi kelas? Kerja balik lewat kan? Kenapa tak pergi masjid? Meeting panjang. Jadi badan jadi penat kan? Kita pergi berjalan, melancur ke mana-mana, penat tak badan? Penat. Lepas tu pergi melancur, badan penat. Lepas tu ada satu lagi, lahwun, tak sempat nak salat awal waktu. Dua-dua rugi tak? Okey. Habis, apa kehidupan yang sebenar? Kehidupan yang tidak main-main, yang tidak ada sia-sia, yang tidak memenatkan. Kehidupan apa? Wa inna daral akhirah, sesungguhnya negeri akhirat ialah lahia. Tengok Allah guna perkataan satu, inna. Kalau belajar bahasa Arab, inna apa dah? Dia panggil apa? Huruf penegasan. Sesungguhnya negeri akhirat. Satu lagi penegasan, la, pasti, ialah lahiyal hayawan. Apa makna hayawan? Kehidupan. Ha? Hayawan kehidupan, bukan haiwan. Ha? Dia kalau haiwan, haiwan lah. Ini bukan haiwan, hayawan. Hayawan ni daripada al-hayatu. Sesungguhnya negeri akhirat pasti kehidupan yang sebenar. Dia bukan main-main, bukan senda gurau. Maksud apa? Dalam akhirat tak ada siapa lalai daripada Allah. Dalam akhirat tak ada siapa yang akan penat dan letih. Dia buat apa pun tak penat. Dia makan banyak pun tak sakit. Kan? Jalan jauh pun lagi gembira. Lagi lama hidup lagi happy. Tak ada tua, tak ada sakit. Kan? Dunia ni seronok macam mana pun, berapa lama bertahan? Mana ada 63? Pagi seronok, petang penat dah. Tu kan? Pagi keluar segar je, wangi je. Balik petang, isteri kata, pergi mandi dulu. Ya. Kita berjalan seronok je. Balik penat. Saya tak boleh start pertukaran apa? Cuaca budaya, tiga hari cuti. Lembek kan? Itulah dunia. Dia seronok sekejap. Betul kan? Lepas tu lepas dah segar balik, nak pergi jalan lagi. Lepas tu penat. Lepas tu rehat. Lepas tu jalan lagi. Duit akhirat tak ada. Boleh? Ni ayat ni, siapa yang sedar ni? Siapa yang sedar sehingga dia tidak tertipu dengan dunia. Dia asyik kerja akhirat je. Siapa ni? Tengok wujud ayat. Lau kanu, kalau mereka berilmu, kalau mereka tahu, mereka tak akan tertipu dengan dunia. Dan semua yang tertipu dengan dunia, asyik kerja dunia, terlepas akhirat, terlepas amalan-amalan ni, sebab apa? Ada ilmu. Dia ada pasal ilmu dunia je. Ilmu akhirat, masuk tak masuk, masuk keluar, masuk keluar. Tahu sebab apa? Masuk keluar, masuk keluar. Sebab sekali seminggu.
Ilmu dunia masuk berapa kali? Tak, ilmu dunia setiap hari, 7 hari seminggu, pagi sampai malam. Ilmu akhirat hari Jumaat. Lepas tu cuti pula kan. Jadi ilmu akhirat tu masuk tak masuk je. Okey, cuba buka ni. Surah Al-Hijr ayat 3. Al-Hijr. Oh, saya tak apa nombor surah. Ayat 3. Muka surat apa? 262. Surah ke-15. Oh, betul lah, surah tengah-tengah. Apa ayat tu? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu. Tengok peringatan daripada Allah. Allah kata apa? Zarhum, biarkan. Siapa mereka ni? Orang yang tak beriman, orang yang kejar dunia. Nabi dah berdakwah tapi mereka tak degil. Allah kata apa? Okey, biarkan. Biarkan mereka buat apa? Makan, silakan. Lepas makan dia nak apa? Wa yatamatta'u, bersenang-senang. Jadi orang tak beriman matlamat dia dua. Satu makan, satu seronok. Biarkan. Kemudian wayulhihimul amal. Dengan amal apa dia amal? Angan-angan tamak kepada dunia, lupa akhirat, kejar dunia, biarlah melalaikan mereka. Angan-angan tu melalaikan mereka. Kemudian Allah bagi amaran, fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan tahu. Tahu apa? Kelak mereka akan tahu bahawa akibat mereka asyik makan je, asyik seronok je, rupa-rupa masuk dia azab. Kelak mereka akan tahu. Sekarang cakap apa pun tak masuk. Boleh faham? Ada tak jenis macam ni? Kita cakap apa dia buat tak tahu je. Bahkan dia jawab dengan satu hadis. Hadis Melayu lah, kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Jangan duk busy body. Allah kata biarkan. Kita berjawab, bila awak mati, pastikan kubur awak jauh daripada kubur saya. Boleh tak? Tak, saja je. Okey. Dan lagi teruk apa dia? Cuba buka surah Muhammad ayat 12. Surah Muhammad surah 47 kan? Ayat 12. Innallaha yudkhilu as-salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Kemudian wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama al-an'am
wan naru maswan lahum. Okey. Surat Ad-Dubur. Berita gembira. Innallah, sesungguhnya Allah yudkhilu, akan memasukkan allazina amanu wa amilus salihat jannatin, surga-surga yang tajri, mengalir min tahtiha, daripada bawahnya anhar, sungai-sungai, bukan satu. Tengok, Allah nak bagi berita gembira. Apa dah? Allah tak kata Allah bagi nikmat pada orang beriman dan beramal soleh dunia yang mewah. Tak. Kenapa? Sebab dunia laibun walahwun. Sementara Allah bila bagi pada orang mulia, Allah akan bagi benda yang mulia dan kekal. Allah, sebab itulah orang macam Nabi Muhammad kan, Allah tak bagi dunia, sebab dunia untuk sementara. Kenapa Allah nak bagi pada orang paling dia sayang benda yang bersifat sementara? Kan? Jadi Allah bagi apa pada orang beriman? Surga. Kemudian surga pula apa dia? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi semua yang manusia nak kat dunia, Allah akan bagi tak di akhirat? Bahkan jauh lebih baik. Kalau jauh lebih baik, kenapa manusia asyik kejar juga dunia, tak kejar akhirat yang lebih baik? Kenapa? Tak nampak. Tak nampak, tak yakin. Kenapa tak nampak dan tak yakin? Sebab cerita akhirat kita tak belajar, kita tak dengar. Kalau kita dengar pun bila? Di waktu telah senja. Tapi tak salah, tak salah. Okey. Kamu sibuk tak sempat belajar, kejar dunia. Allah nak bagi tahu. Aku nak bagi pada kamu dunia yang lebih baik yang kamu kejar tu. Tolonglah faham. Kamu nak apa? Banglo. Aku nak bagi syurga. Kamu nak sungai, aku nak bagi sungai bawah istana. Kamu nak apa lagi? Nak apa? Nak isteri. Nak bidadari. Nak apa lagi? Asyik kamu cari duit nak jaga kesihatan supaya muka sentiasa nampak muda. Aku nak bagi muka kamu tak pernah tua, tak pernah berkereput. Ya. Tak perlu pakai make up, betul tak? Tak perlu botok. Okey, lawan dia apa dah? Wallazina kafaru dan orang-orang kafir. Dua aja. Satu beriman, satu kafir. Ada ketiga? Tak ada. Yatamatta'una. Mereka ini ciri-ciri orang tak beriman. Satu, tamattu'. Apa tamattu'? Nak seronok je, nak happy je, nak enjoy je. Lepas tu wayakulu, makan. Lepas seronok makan, lepas makan seronok. Kita pun tak faham macam mana tu makan seronok. Macam Allah pun bagi contoh supaya kita lebih faham. Bagaimana binatang ternak makan. Binatang ternak lepas makan dia seronok kan. Lepas seronok dia makan lagi. Ada matlamat lain kambing. Kalau tanya kambing, ada tak matlamat kamu selain pada makan dan seronok? Tak ada kan? Ada persamaan? Ada. Tak mandi? Manusia pun ada juga tak mandi. Bila musim sejuk. Bila musim sejuk. Tengok nilai syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Apa dia? Dua aja. Satu, beriman. Yang kedua, Allah tak minta benda yang berat dan susah. Beriman, beramal soleh. Dua benda aja. Dapatlah surga yang kekal. Allah tak katalah pergilah pikul beras empat guni setiap hari, tak ada.
Tapi ramai yang walaupun mudah tapi ramai tak buat. Sebab apa? Sebab apa? Ni. Duk nak seronok, nak makan, betul kan? Kita perasan tak ramai kalau restoran-restoran kan, antara waktu ramai orang masuk bila? Maghrib kan? Perasan tak? Dengan family sekali. Waktu solat maghrib, waktu solat yang paling pendek, masa tu dia pergi makan. Kambing lembu dia makan tak waktu maghrib? Oh, dah balik tidur dah. Betul kan? Bila start maghrib dia masuk. Maknanya apa tu? Maghrib pasti lewat. Betul tak? Lagi tu kita tengok macam tempat saya tu, kita pergi masjid, dia orang duk main bola. Muka-muka Melayu. Waktu orang solat, dia tengah main bola. Agak-agak bila dia berhenti solat? Dekat Aisyah. Oh, jamak lah, jamak. Dia nak main kat situ, dia kena bayar sewa kan. Lepas tu kena berlari, penat, aircon tak ada, kipas tak ada. Mana lebih senang, lebih relax? Pergi maghrib free, aircon, kapet tebal, imam pula baca sedap dan surah pendek. Tak perlu berlari, tak perlu bekerja. Dengan duduk tengah padang, kejar bola. Patut bola kejar dia. Siapa lebih cerdik? Bola dengan orang, siapa lebih cerdik? Bola. Kalau bola ada akal, dia kata, oh bagus aku, orang kejar aku. Kan? Aku yang tak ada akal, tapi orang kejar aku sebiji bola tu. Berapa? Sebiji bola berapa kejar? 24 orang. Lepas tu ada keliling lagi yang tengok tu. Yang tengok lagi teruk, dah lah tak main. Lepas tu malam-malam berdoa, hancurkan Israel. Okey. Allah kata apa? Biarkan mereka yakhudu, sesat dalam kebatilan, dan biarkan mereka bermain. Ya Allah, Allah guna berkata bermain mana? Dunia ni sebenarnya main-main. Siapa kerja dunia, jangan anggap dia buat kerja mulia, sebenarnya dia sedang main-main. Sampai bila ni Allah kata biarkan? Sehingga yulaqu, mereka bertemu. Yulaqu daripada liqa. Yaumahum, hari mereka, allazi yang yu'adun, mereka dijanjikan. Okey, hari apa ni? Ada dua pendapat. Pendapat majoriti ahli tafsir, hari kiamat. Kamu dah dakwah pada mereka, mereka degil, mereka tolak juga, nak tuduh juga Allah ada anak, silakan, biarkan. Sampai bila? Sampai dia jumpa hari kiamat. Dia masa tu dia yakin yang Allah janji itu benar, tapi data terlambat. Satu, hari kiamat. Yang kedua? Tak, yang kedua hari peperangan Badar. Hari peperangan Badar. Kan orang musyrikin Mekah dimalukan, iaitu mereka kalah dalam peperangan Badar kan. Dalam keadaan mereka kerajaan yang kuat, bilangan tentera ramai, tentera Nabi hanya 300 orang, tapi mereka kalah dan sebahagian besar pemimpin mereka mati. Ni, biarkan mereka sampai mereka kalah. Jadi dua pendapat, dua-dua betul. Macam sekarang lah orang Zionis Yahudi kan, dia serang, dia hancurkan. Tengok berapa ribu kanak-kanak yang mati, dah 10,000, 11,000, tapi yang kanak-kanak saja 4,000 lebih. Kalau kita tengok gambar tu memang menyayat hati. Makna apa tu? Orang Zionis Yahudi ni macam tak ada perasaan langsung. Lagi orang mengamuk, lagi orang marah, lagi dia serang.
Maka kalau ikut ayat ni apa dah? Biarkan. Biarkan. Yang mereka bom tu mati, masuk syurga. Yang mereka ni mati masuk neraka dan dibakar tak mati-mati. Biarkan. Pada muka. Tapi pastikan kita ada dua tadi. Apa dia? Beriman dan beramal soleh. Okey. Kemudian wahwa. Dia allazi yang fis samai, di langit. Wa huwa fis samai ilah, Tuhan yang disembah. Wa fil ardi, dan di bumi, ilahun, Tuhan yang disembah. Wa huwal hakim, dan dia maha bijak, al-alim, lagi maha mengetahui. Okey. Sekarang apa yang Allah nak bagi tahu ni? Dalam ayat 84. Apa Allah nak bagi tahu? Ni kalau kita tak berhati boleh salah faham ni. Sebab Allah kata apa? Dia di langit Tuhan dan di bumi Tuhan. Kadang-kadang orang kata apa? Tuhan ada dua, satu di langit, satu di bumi. Jadi maksud dia apa dah? Di mana-mana pun dia. Malaikat sembah dia juga dekat bumi. Tuhan yang sama. Allah nak berkata apa? Tuhan ni hanya satu je. Di mana-mana saja, di langit ke di bumi, semua sembah dia. Bukan makna di langit Tuhan lain, di bumi Tuhan lain. Makna tak hebatlah Tuhan sampai kena berkongsi. Okey. Tapi Tuhan di mana? Di aras. Tuhan di aras. Dan Allah beritahu, kenapa Tuhan ini sahaja yang berhak disembah? Tak. Jawapan, biasa kalau Allah beritahu sesuatu, Allah bagi jawapan ataupun sebab dalam ayat yang sama. Sebab Tuhan yang nak disembah mestilah bijak. Apa makna Al-Hakim? Tak, ada dua. Saya pernah bagi tahu Al-Hakim tu ada dua maksud. Siapa ingat? Satu, Al-Hakim makna hakim, yang berhak, yang layak membuat hukum. Dia saja. Dia saja yang berhak membuat apa saja hukum dan peraturan. Dia saja berhak menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang lain, tak ada hak langsung. Walaupun Nabi Muhammad. Itu makna Al-Hakim. Nabi boleh tak buat hukum? Tak boleh. Orang Melayu boleh tak buat hukum? Tapi ramai tak orang Melayu buat hukum? Apa dia antara orang Melayu buat hukum? Bila antaranya, bila orang tu dah mati, roh tu balik ke rumah. Itu hukum orang Melayu tu. Malam Jumaat. Dia pergi shopping, berjalan, kan? Tiba-tiba dia nak kata, saya kena balik ni. Kenapa? Kan malam ni malam Jumaat. Kenapa? Roh suami saya balik. Kan? Itu orang Melayu memandai-mandai buat hukum. Kan? Kadang-kadang bila ada mayat kat dalam rumah, orang Melayu buat apa? Tutup semua, kan? Gambar-gambar TV. Tak ada berlaku, kan? Pasal apa dia tutup? Cermin tutup, kan? Pasal apa? Takut nak buat tu.
Tak, pasal apa dia tutup masa ada mayat? Mayat tu dah mati tak boleh tengok pun, kenapa tutup? Dia takut tengok video dia sendiri, Ustaz. Siapa tak faham? Orang Cina ada macam tu kan? Oh tak ada. Orang Cina bagus. Siapa tak faham? Itu mereka-reka hukum. Sebenarnya bila ada mayat, buat macam biasalah. Sebenarnya TV tu bukan kena tutup masa mayat. Tak, TV tu tutup masa hidup. Tutup seterusnya. Kan? Dan sebaliknya buka Al-Quran. Banyak lagi hukum. Okey. Yang kedua, Al-Hakim makna dah zu hikmatin. Setiap zu, okey. Hakim ada dua. Satu makna Al-Hakim, yang membuat, yang memutuskan apa saja hukum. Yang kedua, Al-Hakim bermakna zu hikmatin. Apa makna zu hikmah? Apa saja yang Allah buat, peraturan ke, hukum ke, semua ada hikmah. Semua ada hikmah. Berbeza dengan kita kadang-kadang buat tak ada hikmah. Lepas tu roboh balik. Banyak tak rumah yang terbengkalai, bangunan terbengkalai? Sebab apa? Sebab yang buat tu bukan Al-Hakim. Ada tak yang Allah cipta terbengkalai? Tak ada. Habis yang gunung-gunung meletup tu, Allah cipta gunung, lepas tu meletup. Ataupun gunung berapi. Ada hikmah tak? Yang Allah jadikan tsunami sampai 300,000 mati. Ada hikmah tak? Yang Allah biarkan orang Palestin diserang sampai puluh ribu dan kanak-kanak mati. Ada hikmah tak? Ada. Semua ada hikmah. Tapi yang kita duk sembah kedai mamak tu, ada hikmah tak? Ada. Yang kita beli TV besar-besar, ada hikmah tak? Beli kereta 2-3 biji yang bawa seorang je, ada hikmah tak? Ada hikmah. Okey. Kenapa? Apa saja Allah buat, satu, dia saja buat hukum, dia saja berhak buat hukum. Yang kedua, setiap hukum yang Allah buat mesti ada hikmah. Kenapa? Kenapa? So jawapannya yang kedua. Sebab Allah Maha berilmu. Hanya orang berilmu saja dia boleh pastikan yang dia buat mesti ada hikmah. Yang biasa dia buat ni, biasa tak ada hikmah, orang yang jahil. Dia kumpul apa? Kumpul stamp. Ada hikmah tak? Kumpul barang-barang antik kan, sterika lama, basikal lama kan, sampai penuh dapat rumah dia. Ada hikmah? Ada. Ada orang, saya tengok satu rumah tu, rumah dia tempat parking kereta, semua dia tanam pokok bunga. Sampai tak dapat pintu. Jadi kereta dia parking kat luar. Bunga yang dapat teduh, kereta yang panas. Bunga dengan kereta mana lebih mahal? Ada hikmah tak? Okey. Dengan cakap isteri. Kenapa dengan cakap isteri? Isteri bukan hakim. Sebab itulah bila Allah ada dua sifat ni, Al-Hakim dan Al-Alim, apa kewajipan kita? Apa kewajipan kita? Ikut. Ikut je cakap dia, sebab dia semua Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita nak beli ni, kita rasa baik, tengok-tengok tak bagus kan? Sebab itulah disunatkan bagi umat Nabi Muhammad, bila nak buat apa-apa, istikharah. Istikharah tu apa makna? Serah pada Allah. Minta pilihan daripada Allah. Jangan nak buat apa terus beli, jangan. Itu tak ada hikmah. Okey. Okey, hukum Allah. Contohlah, kalau berzina, kalau dah kahwin, rejam sampai mati. Sampai mati. Ada hikmah tak? Ya. Apa hikmahnya? Supaya orang lain pun tak. Supaya orang lain tak buat. Kalau mencuri potong tangan kan? Ada hikmah? Apa hikmahnya? Dia pun tak buat lah. Tak, dia sebelum potong tangan dia tak mencuri dah. Siapa nak mencuri,
Kalau dia tahu, pasti akan dipotong tangan. Siapa akan mencuri? Dia curi dapat 5 juta. Lepas tu kena potong tangan. Boleh tak dia cari tangan kat kedai harga 5 juta? Itu hikmah dia. Sebenarnya hukum Islam bukan nak menghukum, tapi nak mencegah supaya orang tak buat. Kalau hukum ringan-ringan, jadi macam hari inilah. Bunuh di mana-mana, zalim di mana-mana. Sebab hukumannya tidak ada hikmah. Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 216. Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qiyam. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Wahwa Dan dia kurhul lakum. kebencian bagi kalian. Peperangan, siapa suka peperangan? Tak ada kan? Tak ada siapa suka. Sebab apa? Bila berperang, apa risikonya? Cedera, cacat, kan? Mati, kena tinggal semua keluarga. Jadi peperangan dibenci. Tapi tiba-tiba yang dibenci Allah wajibkan. Kan? Kenapa siapa? Baca ayat seterusnya. Apa yang kamu benci itu sebenarnya baik. Dan satu lagi, apa yang kamu suka sebenarnya, kamu suka rehat, tenang, tak ada peperangan. Tapi kadang-kadang benda tu buruk. Kenapa? Hujung ayat tu. Sebab kenapa yang kamu benci itu baik, yang kamu suka tak baik? Sebab apa? Kamu tak tahu. Allah tahu. Dulu kita suka dapat menantu orang kaya, kan? Lepas tu tengok-tengok lepas tahun dia belasah anak kita. Kita kata apa? Menyesal. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Kita rasa kekayaan membawa bahagia. Nabi cakap apa? Apa yang membawa kebahagiaan? Bila orang datang meminang anak kamu yang kamu reda pasal agamanya, Nabi kata kahwin terus. Jangan banyak soal. Tapi kita tak ikut pasal Nabi. Sebab kita, panduan kita beda orang ramai. Kena tanya dulu gaji berapa, kerja apa, kan? Tengok-tengok lepas kahwin kena belasah. Okey. Jadi pengajaran paling besar di sini apa dia? Kita yakin tak dengan dua sifat Allah ni, Al-Hakim, Al-Alim? Yakin tak? Apa bukti kita yakin? Tidak bersedih dengan berlaku apa-apa. Satu, bukti kita yakin ialah apa-apa kita serah pada Allah. Yang kedua, bila apa bukti kita serah pada Allah? Apa saja Allah takdir, kita boleh senyum. Kenapa senyum? Kan benda ni nampak rugi kamu. Tak. Rugi yang aku tahu, tapi yang aku tak tahu, yang Allah tahu, mungkin lebih besar keuntungannya. Boleh. Jadi bila manusia serah pada Allah, semua akan jadi baik. Okey, kemudian ayat seterusnya, wa tabaraka. Wa tabaraka pada dan tabaraka pada. Tabaraka daripada al-barakah. Apa makna al-barakah? Kebaikan yang kasratul khair. Kebaikan yang banyak. Satu lagi, wadawamuha. Kebaikan yang banyak dan berterusan. Jadi nak terjemah apa tabarakah? Dia boleh terjemah, kalau tengok terjemah, dia terjemah maha suci, maha tinggi. Tapi kalau ikut makna asal dia, kebaikan yang banyak. Sebab tu dalam tafsir dia terjemah, satu maha tinggi, yang kedua maha suci, yang ketiga maha banyak kebaikannya. Itu makna yang asal. Maha banyak kebaikan Allah. Sebab tu tabarakah ni, perkataan ni hanya digunakan untuk Allah, tak boleh kita guna untuk manusia. Contoh kita kata tabaraka Muhammadun, salah.
Tabaraka khas untuk Allah. Maha tinggi, maha suci, maha banyak kebaikannya. Allazi, Tuhan yang Tuhan yang lahu, baginya mulku, baginya kerajaan, langit-langit, wal ardan, dan bumi. Yang kat tengah-tengah, Allah kata bagi Allah, mana Allah puji diri sendiri. Bagi aku kerajaan di langit dan kerajaan di bumi. Yang kat tengah-tengah, wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya. apa yang di antara Dan di sisi indah. keduanya. Wa indahu, Dan di sisinya. dan di sisinya ilmu sa'ah, Ilmu hari kiamat. ilmu tentang hari kiamat. Jadi apa hebat? Apa yang Allah nak bagi tu ayat ni? Sebenarnya semua dalil ni 82, 83, 84 dan 85 sebenarnya hujah-hujah dalil-dalil bahawa Allah tak perlukan anak. Allah tak perlukan anak. Allah pemilik langit, pemilik aras. Kemudian di langit Allah yang sama, di bumi Tuhan yang sama. Dia pula maha bijak dan maha mengetahui. Apa lagi? Dia juga pemilik kerajaan semua di langit dan kerajaan di bumi dan antara keduanya. Dan dia saja yang tahu tentang hari kiamat. Nabi tahu tak? Jadi apa kehebatannya? Kalau dia satu-satunya tahu, makna dia hebat sampai orang lain tak boleh tahu. Apa makhluk yang paling dekat dengan Allah? Malaikat. Kan? Malaikun muqarrab, Jibril. Malaikat yang paling dekat pun tak boleh tahu. Sebab apa? Allah hebat. Manusia pula yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad, pun Allah tak beritahu. Kenapa? Sebab kehebatan Allah. Kita kalau dah berkongsi ilmu tu, makna kita tak berapa hebat lah. Okey. Kemudian wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'un, kamu dikembalikan. Tengok bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah mahu dahulukan ilahi. Dia kalau ikut kaedah bahasa Arab, dia macam ni ya. Turja'una, ilaihi. Ini ikut susunan. Kamu dikembali kepadanya. Bahasa Melayu pun sama kan? Kamu balik pada mak, kamu balik ke rumah. Tak ada ayat bahasa Melayu ke rumah kamu balik, kepada mak kamu kembali. Tak ada kan? Bahasa Arab pun sama. Tapi ada ketika bahasa Arab dia terbalikkan. Ilahi ni dia letak kat mana? Kat depan. Jadi sini ilahi. Kenapa dia letak kat depan? Ha? Ada beza maksud dia. Ilahi di belakang dengan ilahi di depan sangat berbeza. Ha? Bukan. Tertuju hanya kepada Allah. Ha? Tertuju hanya kepada Allah. Yang mana ni? Yang ilahi. Tak ada. Yang mana satu dia yang tak ada pilihan?
Balik kepada kesalahan. Yang ilahi kat depan ke ilahi di belakang? Ilahi di depan makna? Tak ada pilihan. Terjemahnya macam mana? Pasti dapat. Padanya kamu Hanya kepadanya saja kamu. Tapi kalau ilahi di belakang, kamu dikembali kepadanya, boleh sambung. Dan kepada isteri, kepada suami, kepada anak, kepada mak bapak. Jadi kalau orang tadabbur Al-Quran, dia faham ayat ini menakutkan. Kenapa? Kita kalau ada apa masalah kat dunia, kita cari siapa? Manusia. Manusia mana ni? Yang paling dekat dengan kita, mak bapak, suami, isteri, anak kan? Lepas tu kalau kena ada masalah dengan kerajaan, kita cari apa? Lawyer kan? Kalau ada masalah dengan lawyer, cari apa? Yang atas lagi. Betul tak? Tapi Allah kata, hanya kepada aku kamu kembali. Tak ada siapa yang kamu boleh cari. Jadi kalau kita faham bab susunan ayat Al-Quran, kita tadabbur, kita takut. Macam mana supaya kita selamat kembali kepada Allah di akhirat? Macam mana cara dia? Kat dunia lagi kita kena belajar, latih diri kita, cari Tuhan je. Ada masalah, cari Tuhan. Tawakal pada Allah, takut hanya pada Allah. InsyaAllah kita selamat. Tapi kalau kat dunia pun ada masalah, cari orang. Ada masalah, bergantung pada yang lain. Di akhirat kita tak selamat. Betul? Hajar selamat tak di tengah padang pasir walaupun tak ada apa-apa kemudahan? Kenapa? Dia serah pada Allah. Di akhirat dia lagi selamat. Okey. Satu. Kemudian Allah guna perkataan, ada satu lagi perkataan Arab yang bezanya apa dia? Baris. Tarji'una. Yang ni turja'una. Huruf sama. Yang beza? Baris. Allah tak kata ilaihi tarji'una. Allah kata ilaihi apa beza? Itu yang atas tu di. Itu jauh. Ya memang nampak dah baris beza tu. Maksud dia. Pasti macam tak ada Ha? pilihan. Itu dipaksa yang atas. Yang mana? Yang tu jauh dipaksa. Cuba terjemah yang atas. Akan Kamu dikembalikan. Yang bawah? Kamu kembali. Bezanya apa? Sukarela Allah nak bagi tahu di akhirat. Sebenarnya manusia ni, semua manusia nak tak kembali pada Allah di akhirat? Tak semestinya. Banyak orang tak nak. Sebab itulah Allah rakam dalam Quran, semua yang mati nak balik semula ke kafir ke munafik ke, semua nak balik semula ke dunia. Bukan nak balik pada Allah. Kenapa? Sebab dia rasa macam kalau kafir dia nak masuk Islam balik, kalau munafik nak Islam, kalau yang beriman nak tambah lagi amal soleh. Jadi boleh kata semua orang tak nak kembali pada Allah, maka Allah kata apa? Kamu dipaksa kembali, tak ada pilihan. Keluar kubur kan? Bila keluar kubur, boleh tak nak lari? Keluar lari. Tak boleh. Semua dipaksa pergi kepada mahsyar. Tak ada siapa pun yang boleh. Ada tak tempat-tempat kita boleh sembunyi daripada mahsyar? Siapa ada pengalaman? Ada boleh korek tanah ke, boleh sembunyi? Tak ada. Sebab tanah di akhirat besok Allah jadikan rata. Semua nampak. Tak ada pokok, tak ada rendah, tak ada tinggi, semua rata. Okey. Jadi kamu nak cakap apa, nak buat apa, silakan. Tapi ingat, akhirnya kamu akan dikembali kepada Allah. Okey. Jadi kalau kita selalu tadabbur Al-Quran, kita faham, kita ada masuk dalam kepala, insya-Allah kita akan jadi orang yang bertakwa. Tapi kalau hidup kita tak dipandu oleh Al-Quran, kita akan tersasar. Okey? Cukup. Ada soalan?
Tak ada soalan ya? Pasal apa tak ada soalan ya? Macam semua okey je. Ha? Okey, boleh baca hadis. Surat 37. Tapi hadis tu mula-mula dia bagi ayat kan? Ayat ada 4 kan? Baru 2 ayat tadi. Okey, kita baru huraikan 2 ayat kan? 2 ayat lagi. Ayat ketiga apa dia? Boleh. 3 ayat. Ada 3 ayat. Ayat Ali Imran ayat 5. Allah menjelaskan di surah Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga ada di langit. Allah menjelaskan isi surah Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Allah menjelaskan isi surah Al-Ghafir ayat 19 pula. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui apa yang disembunyi di dalam hati. Okey, kita tengok dulu ayat surah Ali Imran. Cuba baca. Innallah ada Innallah alaihi syai'un fil ardi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala wala bisama wala fis samai. Dah. Okey. Cuba terjemah. Sesungguhnya Allah la yakhfa. Tidak Yakhfa tidak tersembunyi. Alaihi ke atas Allah syai'un. Kalau kita belajar bahasa Arab, syai'un ni tidak ada alif lam. Dia beza asy-syai'u dengan syai'un. Apa beza dua ni? Yang atas tu umum. Yang atas ni umum, yang bawah? Ha. Kalau kita faham perkataan yang mana yang lebih menakutkan kita? Syai'un ke asy-syai'u? Kenapa? Ha. Allah nak beritahu tidak ada apa sahaja yang tersembunyi daripada Allah. Besar ke kecil ke, malam ke siang ke, ada orang ke tak ada orang, semua Allah tahu. Dan Allah sebut pula sama ada di bumi ataupun di langit. Cuba buka surah ni, surah Ali Imran. Surah Al-An'am ayat 59. Okey, cuba kita tengok maksud. Wa indahu, di sisi Allah sahaja. Bila indahu kat depan kena terjemah hanya di sisinya sahaja mafatihul ghaib, kunci segala benda ghaib.
Kalau Allah kata hanya di sisinya, tak ada siapa yang tahu benda gaib. Jadi siapa yang mendakwa dia tahu benda gaib, dia adalah pendusta. Hatta Nabi Muhammad pun tak tahu benda gaib, kecuali Allah yang bagi tahu. Kita belajar di waktu malam kan surah An-Naml. Kisah burung Hud-Hud dengan Nabi Sulaiman kan. Allah nak tunjuk pada Nabi Sulaiman, walaupun kamu Nabi, walaupun kamu banyak ilmu, tapi ada yang kamu tak tahu, burung kamu tahu. Apa dia burung tahu, Nabi Sulaiman tak tahu. Ada orang kat Sabak sembah, ada satu kerajaan besar, ketuanya wanita, dan mereka semua sembah Nabi Sulaiman tak tahu. Yang tahu siapa? Burung. Jadi pengajarannya apa? Jangan pula kita lebih pada Sulaiman. Saya tahu. Semua tahu. Okey. Kemudian Allah kata apa? La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan dia sahaja. Kemudian Allah huraikan lagi setakat mana ilmu Allah tu. Wa ya'lamu, dia sentiasa tahu ma fil bar wal bahr. Apa yang di darat dan di laut. Yang di darat, semua atas darat dia tahu. Orang ke, binatang ke, semut ke, berapa juta burung ke, semua dia tahu. Dalam laut, berapa jenis ikan, berapa juta, berapa bilion, sutong, udang, semua dia tahu. Wa ma tasqutu. Kita kalau nak tahu binatang-binatang yang dasar laut, kita kena buat apa? Kena menyelam. Itu pun tak tahu semua kan. Dan itu pun kadang-kadang mati. Dan apa lagi Allah hurai kehebatan Allah. Wa ma tasqutu min warakatin. Dan Jatuh. tidak ada satu pun apa saja daun yang jatuh melainkan Allah tahu. Dalam satu saat ni ada berapa helai daun yang jatuh satu dunia ni? Allah tahu semua tak? Tahu. Kita pokok bunga depan rumah kita, kita tahu tak hari tu berapa helai jatuh? Tahu? Tak tahu. Lepas tu nak sombong kan. Pokok bunga yang kita siram setiap hari, kadang-kadang yang jatuh 5 helai dah. Orang tanya, berapa daun jatuh hari ni? Padahal 5 je. Kita pun dah tak tahu. Tapi Allah tahu yang bilion daun yang jatuh. Kemudian wala habbatin, dan tidak ada biji fi zulumatil dalam kegelapan bumi. Ada satu biji ataupun benih duduk dalam bumi yang waktu malam berapa banyak Allah tahu tak? Tahu. Kita tak tahu. Wala ratbin, dan tidak juga yang basah. Wala yabisin, yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya. Jadi Allah cerita sebenar. Allah cerita semua ni sebenar. Allah nak apa daripada kita? Okey, cuba senaraikan apa yang Allah nak daripada cerita ni semua. Kita ni kata Allah hebat. Kita kata Allah hebat. Allah tahu semua. Allah bukan setakat nak kita tahu dia hebat. Ramai orang tahu Allah hebat. Contohlah, bila dia tanya pada orang musyrikin, siapa cipta langit? Dia jawab apa? Allah. Jawapan dia menunjukkan Allah tu hebat. Betul? Tapi dia semua tak Allah? Tak. Jadi Allah bukan setakat nak tahu. Kita tahu dia hebat. Allah nak apa? Kalau tahu dia hebat, dengar cakap dia, sami'na wa atana. Jangan lawan dia. Faham? Banyak tak benda yang kita lawan dia? Banyak. Allah hebat. Hebat. Lawan juga. Solat lambat juga. Quran tak sempat juga baca. Betul? Yang kedua, Allah nak apa? Kalau Allah tahu semua, walaupun satu helai daun gugur, bila nak buat apa-apa, nak cakap apa-apa, pastikan yang Allah redha. Fikir 10 kali. Sebab Allah Maha. Allah bukan setakat tahu. Dia bukan macam suami kita tahu. Kadang-kadang suami kita tahu yang kita buat, dia tak boleh buat apa. Sebab kita menakutkan dia. Kan?
Tapi kalau Allah tahu, Allah boleh buat apa-apa tak? Ya. Maka dengan kita tahu, Allah tahu, kita akan jadi takut nak buat dosa. Yang ketiga, menjadikan kita sentiasa nak buat baik walaupun orang tak nampak, walaupun kecil. Malam-malam kan, tengah malam bangun tidur, tak ada siapa tahu, isteri pun tidur, kita pun baca zikir. Zikir apa? Kalau terbangun tengah malam. Jangan tersilap zikir pula. Bangun-bangun, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Zikir apa ni bila tersedar tengah malam? La ilaha illa anta, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa la haula wa la. Kemudian Allahumma ighfirli. Nabi kata apa? Siapa yang tersedar tengah malam baca zikir ni, Allah ampunkan dosa dia. Tak ada siapa tahu. Isteri pun tidur, kita pun baca. Jangan pula kejut isteri. Yang bangun-bangun saya nak baca doa ni. Boleh faham? Kadang-kadang kita rasa berat nak masuk tandas, nak baca doa rasa berat. Kita ingat Allah tahu, Allah catat dan Allah akan bagi pahala. Kita pun baca. Nak keluar tandas, rasa berat nak baca doa walaupun pendek je. Apa doa keluar tandas? Kadang-kadang asyik terlupa kan, terus keluar. Ghufranaka. Kenapa aku nak baca juga? Sebab Allah tahu dan dapat pahala. Okey. Wala fis sama. Okey. Ayat seterusnya. Surah Al-Fajr ayat Inna rabbaka betul kan? Labil mirsad. Ha? Tiga patah je. Apa maksud dia? Inna sesungguhnya rabbaka, Tuhan engkau, lam apa dia? Biasa Allah guna, nak tegas Allah guna dua. Satu inna, satu lam. Macam innal insana la fi khusrin. Sesungguhnya Tuhan engkau pasti maha, apa dia mirsad? Mengawas. Mengawas apa ni? Ha? Tak, kita nak tahu mengawal apa, tengok ayat sebelum dia. Kita tengok ayat sebelum dia, cerita pasal apa? Azab. Azab. Undur lagi. Cerita pasal apa? Sebelum Kaum Tamud. Sebelum. Ha? Kaum Tamud. Sebelum. Iramazatil imad. Ada kan? Tak, sebelum Samud. Kaum Iram. Kaum Iram. Iram tu kaum Ad. Imad. Kaum Ad. Iram. Kaum Ad siapa nabinya? Lut. Ya betul. Kaum Ad, Nabi Lut ke? Nabi? Saleh? Hud. Kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Kaum Samud, nabinya Saleh. Jadi Allah kata, kaum Ad iramazatil imad, mempunyai bangunan yang tinggi. Fizikal dia kuat. Tapi Allah hancurkan dengan apa? Angin. Allah tarik angin, Allah seduk kaum Ad dengan angin, semua naik ke, tak ada satu pun tertinggal. Sebab apa? Sebab inna rabbaka labil, Allah perhati satu-satu.
Siapa yang ingkar, siapa yang kufur, Allah seduk dia. Walaupun duduk dalam gua, Allah seduk dengan angin. Okey, kemudian yang kaum yang kedua, kaum Samud. Nabinya, macam mana Allah binasakan mereka? Soihah dengan pekikan. Ada tak seorang ataupun dua orang selamat? Tak ada. Kenapa? Kenapa seorang tak selamat? Ni ayat ni. Inna rabbaka labil. Allah maha memerhati, Allah maha memantau. Tak ada seorang pun selamat. Kemudian kaum ketiga, Firaun. Allah binasakan dengan apa? Siapa yang lagi binasa dengan Firaun? Semua bala tentera dia. Ada tak seorang bala tentera terselamat? Sempat selamatkan dia, ada? Kenapa? Inna rabbaka labil mirsad. Jadi tajuk kita ni apa dia? Murakabah. Jadi ayat-ayat ni semua Allah nak bagi tahu, berawaslah bila nak bercakap ataupun nak melakukan apa saja. Sebab inna rabbaka labil mirsad. Okey, ayat keempat ke kelima. Yang kelima. Baca. Ya'lamu 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 kha'inata a'yuni wa ma apa? Nukhfi. Dah. Okey. Cuba tengok terjemahan. Ya'lamu. Dia ya'lamu ni fa'il apa? Mudhari' menunjukkan sentiasa. Kita kadang-kadang tahu kita dah lah tak tahu semua. Kemudian kita pula tahu tak banyak, kan? Dan kemudian kita pula tahu bermusim. Masa kita tidur kita tahu tak? Tak. Jadi Allah ni ya'lamu dalam semua keadaan, bila-bila masa. Apa yang Allah tahu dalam ayat ni? Kha'inata. Kha'inata daripada khan. Khan khianat. Khan tu dia telah khianat. Ini fi'il madhi. Kalau masdar kata terbit khianah. Ini bahasa Arab ni, khianah. Dah dimelayukan. Kalau yang khianat, khainah. Yang khianat daripada khan. Jadi apa yang Allah bagi tahu? Dia tahu ayun apa? Mata-mata yang khianat. Apa maksud? Satu, mata-mata yang buat benda haram. Tengok benda haram, Allah kata dia tahu. Kamu tengok benda halal ataupun benda haram, yang Allah reda ataupun Allah murka, Allah tahu. Yang kedua, mata-mata yang berpura-pura. Kan? Kadang-kadang dia berpura-pura tengok orang tu seolah dia suka, tapi sebenar dia benci. Allah tahu. Jadi kalau kita faham ayat ni, apa patut kita buat? Ikhlaskan hati. Kalau kita tengok pada orang, tengok kerana Allah, bukan terpaksa. Kalau kita senyum pun, senyum sebab kita suka, bukan berpura-pura. Senyumlah sikit, baru dia senyum. Boleh faham? Benda kecil tapi kesannya besar. Satu, tengok benda haram. Yang kedua, berpura-pura. Dan wama tukhfi. Wama nukhfi ke wama tukhfi? Tu, kan? Tu. Tukhfi. Satu, mata yang khianat Allah tahu. Yang kedua, apa yang dia sembunyikan dalam hati. Sebab itulah bila kita bercakap berterus-terusan, jangan berbohong. Kita berbohong supaya orang tak tahu kita tipu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Jadi cakap terus terang. Kita pernah belajar kisah
3 orang yang penting dalam peperangan kan? Dia bercakap benar ke bohong? Cakap benar. Bohong. Cubaan bohong. Okey, bila dia cakap benar, apa risikonya? Dia akan Bukan akan, telah. Nabi hukum dia kan? Tapi dengan sebab dia bercakap benar tu, banyak tak kebaikan dia? Apa kebaikannya? Nama dia disebut dalam Dia bertaubat, Allah terima taubatnya dan Allah rakam taubatnya diterima dalam Al-Quran. Orang baca. Jadi bercakaplah benar. Dan dah habis dah. Setakat tu Jaya. Okey. Habis. Lepas ni kita akan masuk hadis. Hadis yang pertama dalam bab al-muraqabah. Kita sambung akan datang insya-Allah. Hari Isnin ni tak ada kelas Hari Isnin tak ada kelas. Ustaz pergi di bawah ni. Allah tahu apa yang dalam hati anda. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران